دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Boleh Anas sambung 15 dengan 16. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. Bolehlah adik dan Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Jazakumullah khair semua. Ahlan wa sahlan Ammar. Tapi Ammar tak bagi baca lah, bagi rest. Okey kawan, sihat ke? Dengan cerita Quran sihat? Boleh lah. Sebab apa, tak ada apa-apa ke? Demam ke apa? Sekejap sakit kepala nanti. Sakit kepala Ke ada migraine? Tak ada? Ada. Okay, tak apalah. Syafakallah, tahur, insyaAllah. InsyaAllah doa kita ramai walaupun tak sihat tapi still muncul pagi ini. Alhamdulillah. So kita dah baca beberapa ayat daripada surah Yunus tadi. Kita ambil sedikit masa tengok terjemahan dia. Nanti kita open lah siapa nak kongsi kan. Ibrah-ibrah yang boleh kita petik daripada ayat Al-Quran yang telah kita baca sebentar tadi insyaAllah.
Alhamdulillah. InsyaAllah. Bagus juga kalau buka kamera macam Anas buka tadi. Boleh kita berkenal-kenalan dengan Anas dan yang lain. Sebab tak kenal Anas kan, duk PM je. Mungkin ada orang nak kenal Baim, ada orang nak kenal, kalau Usim tu semua dah kenal kan. Nak kenal siapa lagi lah. Adakah siapa nak share mana-mana ayat yang dirasa worth untuk kongsi kawan-kawan? Buka kan 2-3 orang kot insyaAllah. Kalau tak ada tak apa. InsyaAllah kalau tak ada abang mula share dulu kan. Itu Alhamdulillah kita baca surah Yunus. Surah Yunus ni dia surah pertama dalam Al-Quran dari segi susunan yang dimulakan surah yang bernama dengan nama Nabi. Mulai surah Yunus, kemudian dia akan berterusanlah surah Hud, surah Yusuf, surah Ra'd ada, surah Ibrahim seterusnya. Tapi dia surah pertama yang surah yang nama seperti nama Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihissalam ni satu nabi lah yang kita kenal kan. Tapi dia ada pengalaman usaha mengajak orang kepada Allah SWT yang unik berbanding nabi-nabi lain. Sebab dia pernah kecewa dengan umat yang tidak ikut beriman dengan dia. Tetapi Allah SWT menjadikan nak mengajar dia tentang kekecewaan dia itu yang tidak wajar itu dengan menjadikan kaum dia beriman selepas itu. Kita akan jumpa ayat tu kalau kita baca Quran nanti kan. Itu antara benda unik. Sebab nabi-nabi lain ni susah nak menjadikan kaum mereka beriman. Tapi Nabi Yunus lepas dia kecewa, dia tinggalkan kaum dia, tengok dah beriman semua. Allah nak pelajaran bahawa sebenarnya Allah ni kalau dia nak suruh semua orang beriman, mudah je. Tapi Allah sengaja nak suruh kita ni mengusahakan orang lain beriman supaya kita dapat pahala kan. Sebenarnya Allah boleh je pastikan semua orang Usim, wah cemerlang kan, hafal Quran, Masya Allah, cakap Arab, tak bergaul lelaki perempuan, tak tengok aurat orang, tak mencuri, tak mencarut. Boleh je Allah buat. Tapi Allah tak buat macam tu. Sebab Allah nak tengok Akrami buat apa, Ifah buat apa, Nazmi buat apa, Anas buat apa, Usim lah. Itulah konteks dakwah Nabi Yunus. Boleh je Allah nak jadikan semuanya beriman. Tapi Allah tak buat macam tu supaya Nabi Yunus tu sendiri bekerja dan dia dapat ganjaran di atas usaha dia tu. Malang ni Nabi Yunus pernah kecewa lah. Supaya pelajaran dia, janganlah kita ni kecewa bila kita buat kerja amal Islami, orang tak ikut kita, orang tak beriman, tidak ada hasil, jangan kita kecewa. Sebab yang memberi hidayah bukannya kita Nabi, tetapi Allah SWT kan. Tapi kita akan diberi ganjaran di atas sejauh mana usaha kita buat. Kalau Allah nak bagi hidayah, as simple as
kun fayakun kan, dapat hidayah ke semua orang. Itu cerita Nabi Yunus AS. Tapi hari ini nak ajak sama-sama melihat satu ayat Quran kot, iaitu dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 ni sangat mengesankan, di mana selepas page pertama menceritakan tentang kebesaran Allah SWT, tiba-tiba Allah memberitahu, membuat satu khabar, iaitu innal ladzi la yarjuna liqa'ana. Beberapa ciri-ciri yang disebut kat sini, dia tak sebut mereka itu orang kafir ke orang apa kan, tapi ada beberapa ciri yang Allah sebut yang perlu kita beri perhatian. Pertama adalah orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami kan. Kita sekarang tengah liqa' ni, tapi Allah sedang memberi amaran, menceritakan ada satu kelompok manusia dalam kalangan hamba-hamba Allah tu, ada kelompok manusia yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT. Maknanya dia tak percaya adanya kematian. Tidak percaya, mati dia percayalah kan, tapi tak percaya adanya Allah SWT, tidak percaya adanya hari kebangkitan yang mereka akan dihimpunkan bertemu dengan Allah SWT, akan dihisap, akan dibalas semua amal mereka. Mereka tak mengharapkan begitu. La yarjun liqa'ana. Itu ciri yang pertama kan. Masya-Allah. Ciri yang kedua apa? Waradu bil hayatid dunya. Ciri yang kedua, mereka ni redha dengan kehidupan dunia. Redha ni apa redha Macam mana adik tak dengar? Mike. Puas hati, masya-Allah. Betul-betul redha kan, puas hati, gembiralah. Syok. Kemudian watma'annu biha. Redha satu, dan dia setenteram dengan dunia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka ini lalai daripada ayat-ayat peringatan kami semuanya. Tak sebut mereka ni orang mana, tapi ini 4 ciri yang ada. Pertama, tidak mengharapkan pertemuan Allah SWT. Yang kedua, redha dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, rasa tenteram dengan dunia. Rasa peaceful. Yang keempat adalah lalai daripada ayat-ayat Allah Taala. Allah kata ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibu. Masya-Allah Jadi mereka ini tempat akhirnya adalah kediaman mereka. Ma'wahum ni kediaman mereka. Kalau kita sebut perkataan kediaman, apa yang kita imagine? Rumah kan, tempat selesa, balik stres, balik kediaman. Nak gimana ni? Kalau nak balik kampung, kediaman saya. Dia tempat yang kita rindu, kita nak baring-baring, jumpa sanak saudara. Tapi bayangkan, Allah kata bagi mereka ini, kediaman mereka adalah apa? An-nar. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Subhanallah kan. Sangat mendalam ayat ini. Kita kena perhatikan 4 ciri-ciri ini, dan kita kena jadi the opposite of kan. Pertama ialah kena sentiasa menanam dalam diri kita ni kerinduan untuk bertemu dengan Allah SWT kan. Mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT. Sentiasa nanti-nanti. Apa bukti orang tu rindu nak bertemu dengan Allah? Ada tak? selalu berzikir. Selalu berzikir, masya-Allah, betul. Selalu solat. Solat adalah pertemuan dengan Allah kan. Sesi borak-borak berisi dengan Allah SWT. Baca Quran sebab nak mendengar kalam Allah SWT. Ini adalah ciri-ciri ataupun bentuk praktikal di dunia. Orang itu dia sentiasa tertunggu-tunggu, nanti-nanti momen-momen untuk bertemu dengan Allah SWT. Sebelum dia bertemu in real situation itu beberapa amalan yang kita boleh buat di dunia menunjukkan kita ni ternanti-nanti saat bertemu dengan Allah SWT kan. Zikir, kata Ifan, kita solat mungkin tambah bilangan solat, ataupun kita panjangkan solat kita mulai. Kita baca Quran, mendengar kalam Allah SWT, kita menghafal kalam-kalam Allah SWT, kita mendengar kupasan-kupasan kalam Allah. Itu pertama kan. Sebab ada orang yang tak nak la yarju liqa'ana, tidak mahu bertemu dengan kami, masya-Allah. Yang kedua adalah radu bil hayati dunya. Maknanya kita tak boleh redha dengan dunia sebenarnya. Tidak boleh puas hati kan. Tidak boleh rasa best. Tidak ada keseronokan dunia ni. Sebab ini ciri orang lain ni, bukan ciri kita patutnya. Kalau kita rasa best, something is wrong lah. Maknanya dunia telah masuki diri kita kan. Yang ketiga adalah Allah kata watma'annu biha. Mereka ini merasa tenang, tamakninah kan. Itma'annu tu tenang dengan dunia. Maknanya orang-orang ini dia tak tenang dengan dunia. Kan? Sebab dunia ni bukan tempat untuk dia berrelax, bertenang-tenangan. Ada orang dia susah nak beramal dengan Islam sebab dia rasa kalau dia amal Islam dia rasa tak tenang ataupun orang kena kecam. Contohlah kita stasi mudah contohlah kita seorang perempuan kan nak pakai tudung. Bila pakai tudung dia kena kutuk. Let's say kan, pakai tudung labur ke. So kutukan tu menyebabkan dia rasa tak tenang. Bila dia tak nak
tak tenang tu dia pun buanglah tudung tu untuk mendapatkan ketenangan. Padahal tak betul kan. Sebab dunia bukan tempat untuk ketenangan pun. Kan? Alamak kena datang ni nanti, alamak tak tenang sebagainya. Tak tenang tu lah yang betul sebenarnya. Tenang tu tak betul. Tenang dunia tu. Tak tenang dalam konteks ni lah. Dalam konteks nak beramal kan. Itu yang ketiga. Ada yang keempat lah, mereka lalai pada ayat-ayat Allah SWT lah kan. So Alhamdulillah kita ada pertemuan mingguan seperti ini untuk ingatkan kita lah tentang ayat-ayat Allah SWT supaya kita ni tak termasuk dalam kalangan mereka yang hum an ayatina ghafilun kan. Jadi ini 4 ciri yang Allah SWT ingatkan mereka ini, kediaman mereka kelak adalah di dalam an-nar, neraka Jahannam kan. Kadang-kadang kita pun termasuk dalam 4 ciri. Mungkin kita tak ada 4 ciri tapi mungkin 1, 2. Sometimes kita nak kehidupan tu kita nak berseronok lah sebab semua orang nak mudah-mudah kan, nak tenang-tenang, nak enjoy lah the life. Sedangkan dunia bukan tempat untuk enjoying kan, tapi tempat untuk membanyakkan amal. Walaupun kadang-kadang untuk beramal itu dia boleh menyebabkan kita tak tenang, susah kan. Nak bagi duit, contoh nak bagi infak pergi masjid, duit ada RM5 je nak makan lunch nanti. Kalau lunch RM5 dapat nasi ayam, kalau bagi infak RM2 dah tinggal RM3 dah. RM3 boleh beli apa? Sate loceng je. Alamak, tak best lah, nak nasi ayam juga. Jadi kita pun menolaklah peluang berinfak sebab nak menggrab nasi ayam kan. Yang mungkin memberikan ketenangan lah kepada kita. Memang nature bila kita nak beramal dan memberi tu, dia menarik beberapa nikmat-nikmat dari kita kan. Nak qiyamul lail kan. Kalau kita bangun qiyamul lail, kita rugilah waktu tidur yang best tu. Jadi kalau kita tidur kita dapatlah ketenangan tidur tu kan. Wah. Sedangkan yang dituntutlah bukannya ketenangan tapi amal-amal di dunia ini. Wallah alam. Itu dia sedikit. Adakah siapa nak share lagi, nak tambah? Mungkin seorang atau 2 orang lah. Kalau ada lah. Cik Anas ke nak share kan? Cik Anas, kau lah ada benda nak share kan? Semua masih lagi mendengar kan? Ya. Masih. Masih. Nana tak ada idea. Tak apa Anas, okey je, gurau je. Nak Silakan. yang tadi kan dah bincang pasal ayat 7 dan 8 kan. So saya tengok ayat 9 tu dia macam opposite lah daripada golongan yang kat ayat nombor 7 tu. So Betul. kalau orang yang ayat nombor 7 tu dia punya tempat kediaman dia yang kat nombor 8 tu, yang di situ ada nombor 8 tu neraka kan. So orang yang opposite dengan nombor 7 ni Allah cakap mereka diberikan syurga yang penuh nikmat, di bawahnya penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. So nak cakap sini apa yang kita boleh dapat, kita kena usaha untuk jadi yang opposite daripada yang ayat nombor 7 tu. Itu je. Jazakallah kan. Tapi itulah macam Abang sebut kan. Kadang kita pun tergelincir. Mungkin kita ada 4 ciri tu tapi dah 3, 2, 1 kan. Sebab tu kita perlukan circle yang baik yang remind kita kan. Contohnya Irfan kan. Boring-boring dengan lagu Kerok ke kan, lompat katil. Lepas tu Akrami masuk bilik, apa ni Pan? Kita perlukan reminder macam itulah kan. Ataupun Ammar ke kan. Tengah-tengah sakit ke ni kepala tu, tayang movie sikit, baring-baring. Seronoknya movie marathon. Sampailah 2-3 hari kan. Lepas tu Baim pun pergilah ziarah. Ingat ke sakit kepala. Punya sakit kepala sebab tidur lambat lain movie contohnya. Jadi kita perlu orang-orang macam kita kan yang remind sebab kita sendiri tak nampak kita punya kelemahan dan kesalahan. Bila kita bercermin baru kita nampak ada jerawat kat sini. Ada tak gigi punya. Bulu hidung boleh potong lagi contohnya kan. Tapi cermin kita dalam konteks kita ni adalah kawan-kawan kita kan. Orang-orang beriman yang lain lah. Seperti kata Nabi, al-mu'min mir'atu li akhihi mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudara mukmin yang lain. So alhamdulillah lah macam yang Fahim saya kita nak jadi opposite tapi nak membantu kita untuk ada ciri-ciri opposite tu kita perlukanlah support daripada kawan-kawan yang ada visi yang sama kita untuk menegur kita lah kalau kita salah masuk simpang ke, sepatut pergi ke kiri kita ke kanan sebagainya. Jazakallah khair. Share Fahim. Ini ada ke tak ada? Kalau tak ada okey je.
Kalau ada kita stop dulu kat sini sebab kita nak sambung bahan yang lain insya-Allah. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khair semua. Sedikit beberapa ibrah daripada Al-Quran. Semua dah makan ke pagi ni? Macam tak bermaya je. Dah. Dah. Alhamdulillah, mantap. InsyaAllah kalau ikut plan kita sepatutnya untuk maklumat Anas lah dan juga yang lain, selalunya kita ada slot perkongsian bahan lah. Sebelum ni kita dah discuss surah-surah lazim daripada An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Kafirun, tafsir dia kan. Kita dah stop sampai Quraisy, surah Quraisy. Kalau plan asal kita nak masuk surah Quraisy hari ni. Tapi the week before tu kita discuss satu artikel kan. Artikel khutbah Al-Marudi, tajuk dia adalah Syaharatul Haq. Tapi abang plan minggu depan kita akan cover artikel tu keseluruhan je. Fahamnya? Mungkin kita akan sitting lama sikit next week untuk cover artikel tu saja. So hari ni nak bincang satu benda lain lah, insya-Allah kan. Yang tak ada dalam perancangan, tetapi kita akan mula tengok kita akan masuk tengok hadis Nabi SAW Kita akan baca hadis particularly kita tengok hadis satu. Hadis merujuk pada kitab An-Nawawi. Nampak tak slide share? Belum lagi. Belum share lagi sebenarnya. Okey. Nampak So, jazakallah khair. Nampak? Ini kita akan masuklah tengok hadis pertama daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Selain daripada kita nak tengok Al-Quran, nak tengok sirah Nabi, kita juga nak tengok hadis kan. Sebab Islam yang datang pada kita ni, dia 3 sumber ni lah sebenarnya. Al-Quran, hadis dan sirah sebenarnya. Yang ramai orang terlepas pandang adalah sirah. Kan? Orang nampak sumber Al-Quran dan orang mula sedar tentang sumber yang lain juga adalah hadis. Tapi jarang-jarang orang mengupas sirah untuk memahami Islam. Sedangkan sirah itu dia memberi gambaran yang realiti macam mana Islam itu diamalkan di zaman para sahabat kan. Tapi kita akan tengoklah sedikit-sedikit. So sebabkan sebelum ni kita tengok Quran, so kita nak mulakan pada hari ini melihat hadis Nabi SAW. Secara spesifiknya kita memulai dengan membincang buku ataupun kitab hadis 40 Arba'in An-Nawawi. Tetapi sebelum kita masuk hadis pertama tu, nak share sikit lah kot background buku ni kan. Background buku tak ada dalam slide, tapi abang akan share PDF lah insyaAllah. Okey, kita akan baca sedikit. Sekejap kita akan stop sharing ini. Kita baca sikit introduction kitab ini yang ditulis sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi. Okay. Nampak tak? Nampak So dia kata mukadimah oleh Al-Imam An-Nawawi kepada buku kitab hadis ni lah. Mukadimahnya bahasa Arab panjang lah. So kita baca dia. So biasa dia mulakan dengan sedikit segala puji-pujian, sekian bla-bla. Saksi semua ni kena diceritalah. Dekat teks ni Rasul yang dimulakan dengan Al-Quran Al-Aziz yang menjadi mukjizat sepanjang zaman, Rasul yang dimulakan dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang yang mencari pedoman, Rasul yang dikhususkan dengan sifat Jawami Al-Kalim dan agama penyayang. Jadi Rasul ini bila Allah utuskan Rasul, antara sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasul ini, Nabi ni dia ada Jawami Al-Kalim. Maksudnya apa Nabi ni bila dia pertuturan Nabi itu bersifat Jawami Al-Kalim. Jawami ni jamak kepada Jawami kan. Kalim ni dia punya pertuturan tu, kalam dia. Nak katanya kata-kata Nabi ni bersifat Jawami. Jawami ni maksudnya ringkas. Kata-kata ringkas tapi terhimpun banyak makna. Yang bila kita hadis yang ringkas tu bila dikupas, bila dibincangkan sangat banyak poin sebenarnya. Boleh dikembangkan daripada buku hadis yang kecil disyarahkan dia tebal sangat. Sebab kaya dengan kata-kata yang baiklah. Okay, itu sedikit intro. Kita akan tengok kenapa dia menulis buku ini atau menghimpunkan hadis 40 ni kan. Dia kata kat sini
Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri daripada pelbagai jalan riwayat bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaza ala ummati arba'in hadithan min amri dinuha, ba'athullah yaumal qiyamah fi zamrah al-fuqaha wal ulama." Okey. Dia kata apa tu? Dia kata apa tu? Barang siapa yang menghafal atas umatku 40 hadis daripada hadis yang berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan ulama. Okey. Ini adalah titik tolak kenapa Al-Imam Nawawi menghimpunkan 40 hadis. Bukan dia seorang je. Ramai juga imam-imam hadis yang lain membuat kompilasi 40 hadis kerana mengambil inspirasi daripada hadis ni. Sebab Nabi kata siapa hafal 40 hadis ni sekian dapat kan. So kita pun ada motivasi nak hafal 40 hadis kan. Kita cubalah hafal 40 hadis ni insya-Allah kan. Hari ni kita terlalu semana yang kita boleh. Mungkin selepas 3 tahun, 4 tahun bersama kita boleh hafal lah 40 hadis ni insya-Allah. So inilah mukadimah lah kan kenapa sebenarnya ramai ulama menghimpunkan 40 hadis. 40. Tetapi bila para ulama ini menghimpunkan hadis-hadis 40 ni, setiap mereka ni menghimpunkan kompilasi hadis dengan cara masing-masing. Contoh ada ulama A, sorry akhi, I wish buat hal. Apa tu? Tak faham Anas. Oh, internet buat hal. I wish tu apa? I wish. I wish tu nama brand the net kat Osim. Oh ya ke? Tak pernah dengar pula brand I wish. Dia macam e-mobile semua tu ke? Dia ada TM mana tak silap. Okay. Mantap Anas. So kenapa? Anas okey tak? Dengar ke tadi? Dengar? Tadi terkeluar internet I wish buat. Oh, terkeluar dekat mana tadi? Sampai mana dia keluar tu? Masa tu tengah mula-mula masuk gambar ke depan hadis tau. Like tu? Okay. So sekarang dah share PDF lain lah. Kita nak tengok sebelum kita masuk perbincangan hadis yang pertama, kita nak tengok intro kepada kitab hadis ni. Seperti mana slide ni. Nampak kan sekarang kan PDF? Nampak tak? Nampak. Okay, dia kata kat sini hadis yang ditulis kat PDF ni, siapa yang hafal 40 hadis dalam umat aku ni dapat sekian. Inilah menjadi motivasi kepada para imam hadis menghimpunkan kompilasi 40 hadis dalam pelbagai topik. So adalah ulama A ni kumpulkan 40 hadis bab makan contohnya. Ada yang buat kumpulan hadis 40 pasal menghormati ibu bapa. Ada yang mengumpulkan 40 hadis pasal perkahwinan contohnya. So mereka ni kumpul hadis dengan pelbagai topik. Tapi Al-Imam Nawawi dia sedikit unik. Ya. Betul. Population betul. Lepas tu dia panggil Arba'in An-Nawawi. Kalau Imram kumpul jadi Arba'in Al-Imrami. Oh. Kalau Akrami je, Arba'in Akrami lah. Okay. Mana kita sekarang ni? Bawa kat sini kan, tak masuk lagi hadis ni. Okay, bla bla bla. Tapi hadis ini, hadis yang kita tengah bincang ni, hadis dhaif. Cuma dia jadi satu dorongan lah pada para ulama untuk mengumpul hadis. Dia kata ramai para ulama telah mengarang dalam bab ini, iaitu bab 40 hadis. Antaranya sekian ni. Banyaklah ditulis kat sini. So katalah, aku telah beristikharah kepada Allah Ta'ala untuk mengumpulkan 40 hadis sebagai mengikut jejak langkah para imam tokoh ulama dan para hufaz Islam ini. Para ulama telah sepakat mengharuskan beramal dengan hadis dhaif dalam soal fadail amal. Namun demikian, bukanlah pergantungan aku dalam usaha mengumpulkan 40 hadis ni kepada hadis dhaif ini. Bahkan pergantungan aku ialah kepada sabda Nabi dalam beberapa hadis yang sahih. Okey, walaupun ada hadis tu yang menjadi motivasi kepada para imam, tapi Imam Nawawi sendiri dia taklah begitu kagum ataupun tersemangat dengan hadis tu. Dia kumpul sebab ada lagi hadis-hadis lain yang menjadi dorongan kepada dia. Iaitu antaranya Nabi sebut dekat hadis ni, kan? Macam mana baca ni? Nazmi, liyuballigh asy-syahid al-ghaib.
Tak tahu, tak tahu. Betul kan? Baik. Macam mana tak tahu ni? Kasar tu. Anas sekolah mana Anas? Sekolah mana dulu? Sekolah mana dulu Anas? Sekolah menengah agama Intifakiyah. Wish. Agama apa? Atifakiyah. Intifakiyah. Kat Besut ke? Saya kita. Nak kisah Kelantan apa ni? Boleh boh. Boleh buat. Masya Allah. Jadi, kita dekat mana tadi? Kita rasa divert dengan perbualan-perbualan tepi. Tak apa. Jadi antara hadis lain yang menjadi dorongan kepada Imam Nawawi nak kumpul ni, hadis ni iaitu la yuballigh asy-syahid lil ghaib. Hadis ini, kata-kata ini Nabi ungkapkan ketika memberi khutbah wida. Khutbah terakhir kan. Lepas Nabi bagi ucapan khutbah tu, di hujung tu Nabi kata, hendaklah mereka yang tak hadir ini menyampaikan kepada yang al-ghaib, yang tak hadir. Jadi itulah dorongan Imam Nawawi nak kumpulkan 40 hadis ni, sebab dia rasa dia ni orang yang tahu, kena sampaikan kepada orang yang tak tahu kan. Lam kat situ lam taukid kan, lam taukid. Hadis itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata juga kan, hadis yang lain yang bererti naddarallahu amran imra'an sami'a muqalati fawa'aha fa'adaha kama sama'aha. Allah SWT mempercayakan, Masya Allah, wajah seorang yang mendengar kata ucapanku, lalu dia memahaminya, lantas dia menunaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Masya Allah. Kan? Jadi para imam ni nak kata kan, bila mereka baca hadis sekian-sekian, hadis kata macam ni dia pun buat kan. Kenapa dia semangat nak sampaikan hadis ni, nak kumpulkan 40 ni? Sebab dia nak ambil benefit daripada hadis ni. Yang kata Allah akan naddarallah. Naddarallah ni adalah satu doa sebenarnya. Allah akan memberikan naddara. Naddara ni cahaya terang-terangan kat wajah dia. Dalam surah Kiamah kita baca kan. Macam ayat tu, naddarallah tu adalah dalam ayat Quran. Kan naddara ni wajah yang bersinar-sinar. Jadi orang yang dapatkan wajah bersinar-sinar, dia kena dengar kata-kata Nabi, sama'a muqalati, kan? Mendengar hadis, kemudian memahaminya dan kena menunaikan haknya. Jika dia buat benda ni, dia akan mendapat naddarallah tu. Muka dia akan bersinar lah macam muka Najmi sekarang, bercahaya je. Sebab banyak aku share hadis kan. Keraja Najmi. Boleh buka kamera, jangan risau. Saya off kamera lah, maju. Silap. Keraja. Okey. Jadi ada sebagian ulama yang so inilah beberapa hadis yang memberi motivasi kepada para imam menghimpunkan hadis. So dia kata kat sini, ada sebagian ulama yang mengumpulkan 40 perkara mengenai usuluddin. Ada yang lain mengenai perkara furuk, ada yang mengenai jihad dan yang lain mengenai zuhud. Ada juga mengenai adab-adab dan ada pula mengenai khutbah. Semuanya adalah kerja-kerja yang bertujuan baik yang Allah Taala redai akan orang-orang yang melakukannya. So cerita kan, macam-macam caralah para ulama ni kumpulkan 40 hadis berbagai topik. Tetapi apa keistimewaan Imam Nawawi ni? Itu kita nak tengok sebenarnya. Kenapa kita tak mulakan dengan kompilasi lain? Kita mulakan kompilasi ini. Sebab dia genius. Dia kata ni, aku rasa ingin mengumpulkan 40 perkara yang lebih penting daripada semua itu. Iaitu 40 hadis yang merangkumi semua topik tersebut. Setiap hadis menjadi kaedah agung daripada prinsip-prinsip agama. Aku ingin mengumpulkan hadis-hadis yang telah disifatkan oleh para ulama bahawa perligaran Islam bersekitar di lingkungannya, atau separuh Islam, atau seperti Islam, atau seumpamanya. Masya Allah. Jadi hadis dikumpul ni hadis basic agama, untuk memberi kefahaman tentang Islam. Dan lebih penting lah daripada hadis 40 hadis pasal makan. Itu one topik je. Tapi Imam Nawawi ni dikumpul 40 hadis yang menjadi frame, kerangka kepada Islam. Masya Allah kan. So kalau kita nak faham Islam ni, seelok-eloknya kita mulakan dengan membaca, mengkaji, menelaah 40 hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita tak ada masa nak bincang siapa Imam Nawawi ni. Kalau ada masa kita boleh bincang. Dia sangat best lah baca biografi dia, zaman dia hidup, apa perjuangan dia hadapi, turun naik zaman sebagainya kan. Okey, habis lah. Ini mukadimah hadis. Nak baca lebih nanti boleh abang boleh share lah PDF ni, siapa-siapa nak kan. Kalau tak nak jangan minta. Yang nak je boleh minta. Kita tak bagi pada orang tak nak baca. Aja gurau-gurau. So kita masuk kembali kepada hadis yang pertama tadi. Boleh ke ni dah pukul 11 lah? Boleh. Setengah orang nak tidur lah pukul 11 ni, nak baju lah, Boleh. nak order grab lah.
Ana dah bagi tahu ada urusan sikit. Ush, Masya Allah. Kita masuk sikit je kot insyaAllah sebab nak bagi semangat ni sedang membara ni. So kita stop dekat kemuncak kita akan stop. Kita akan stop tergantung macam biasalah. Jadi kita masuk sedikit hadis ni. Hadis ada satu, hadis pertama lah daripada 40 hadis Nawawi ni. Sedikit trivia kan. Hadis 40 Nawawi ni dia ada 42 hadis sebenarnya. Bukan 40. Ada 42 kan. Walaupun nama dia 40. Kenapa dia betul 42? Nanti kena tanya, cari jawapan soalan hari ni. Soalan ni kenapa Nawawi kumpul 42 hadis, bukan 40. Baik. Soalan tu akan ditanyalah pada minggu depan insya-Allah. Okey, hadis pertama kita masuk. Al-hadis al-awwal, hadis pertama. Minta seorang baca kot. Kita minta Anas lah baca Ittifaqiyah ni. Boleh ke Anas baca teks atas je, yang tebal ni? Yang Arab oh. Yang Arab barulah Ittifaqiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Betul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yamkinuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masya Allah. Dah macam Syekh Arab dah baca. Jazakallah Anas Al-Ittifaqiyah. Hadis ni famous kan, kita sering dengar. Tapi kita dengar part pertama je. Innamal a'malu binniyat. Hari ni kita tengok hadis tu yang komplit lah. Ni hadis pertama yang telah pun diambil oleh Al-Imam Nawawi untuk dihimpunkan dalam kompilasi 40 hadis dia. Just note lah. Kalau siapa-siapa rajin baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang bertabar tu kan, hampir ke semua kitab-kitab hadis yang muktabar tu, yang besar tu, para imam hadis memulakan masing-masing punya kitab dengan hadis ni. Sebab hadis sangat penting tentang niat kan. Jadi kita tengok masuk dia sikit tak ada masuk dalam slide ni, insya-Allah. Tengok kat Arab dia lah. So dia kata hadis pertama daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi ini adalah nama kepada sahabat yang mendengar hadis ni kan, iaitu Umar bin Al-Khattab. Umar ini sahabat khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar. Tapi dia adalah khalifah pertama yang menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Kita bincang itu kan. Itu Imran dah share pasal Umar kan dalam perbincangan tokoh sahabat, kita dah discuss tentang Umar ni. Tapi kita recap sikit lah. So dia ni orang pertama yang menggunakan gelaran Amirul Mukminin. Sebelum itu Abu Bakar tak pakai gelaran Amirul Mukminin. Abu Bakar pakai gelaran Khalifatul Rasulillah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar ni dia cerdik. Dia buat gelaran ni supaya memudahkan orang lah mengenali siapakah pemimpin bagi orang Islam. So dia mengambil gelaran Amirul Mukminin. Kalau kita tengok sejarah dunia kan, sejarah politik dunia, setiap pemerintahan dia ada gelaran-gelaran kepada the top leader tu. Contohnya kat Malaysia kita panggil apa? Yang di-Pertuan Agong kan. Kalau kita pergi Indonesia ada presiden. Kalau kita pergi dulu kat Parsi ada Kaisar, kat Rom ada Kisra, dekat China ada Maharaja lah, benda lah kan. Semua ada gelaran-gelaran masing-masing. Tetapi gelaran masing-masing, Firaun sebagainya, masya-Allah. Tapi kalau kita perasan, semua gelaran-gelaran yang lain-lain tu dia bound to tempat. Faham ke? Dia bounded tu tempat tu. Dia geographically bounded. Contohnya kalau Firaun dekat Mesir lah. Kalau kat Parsi lah, kat Rom lah. Tapi Amirul Mukminin dia tidak bound to places. Kalau Amirul Mukminin tu duduk di Baghdad, nama dia Amirul Mukminin. Kalau dia duduk kat Turki, dia juga digelar Amirul Mukminin. Sebab apa? Faham ke soalan tu? Faham? Tak tahu jawapan. Tapi fahamlah soalan tu. Faham. Ada jawapan tak? Ada idea tak kenapa? Akrami ke? Irfan ke? Kenapa dia macam tu?
Dahsyat Baim ni. Baim ni ada skema jawapan ni. Maksudnya Islam ni menarik kan. Betul. Kan? Kalau agama-agama lain dia bounded tu bangsa, geografi. Tapi kita Islam ni dididik oleh Nabi, kita diikat bukan kerana tempat tinggal. Sebab tu tak ada masalah nak bersama-sama halaqah JMI Musim. Sebab kita bukannya ada apa-apa, JMI Musim tu hanyalah tempat belajar kan. Tapi kita semua diikat dengan akidah kan. Itu Amirul Mukminin tu gelaran apa? Dia adalah amir, ketua bagi orang-orang beriman. Kalau dia itu orang Turki ke, orang Parsi ke, orang Eropah ke yang diangkat menjadi pemimpin, dia tetap menjadi Amirul Mukminin sebab ketua bagi orang beriman. So Islam datang untuk meruntuhkan asabiah kan, hubungan yang terikat dengan bangsa, dengan tempat tinggal, dengan belat darah. Setengah kita ni suka melihat kepada luaran kan, bergaul, membuat kawan-kawan, mestilah suka judge based on luaran lah. Inilah yang nak diruntuhkan oleh Islam. Islam tidak mengajar melihat pada luaran. Dalam hadis Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah SWT tidak melihat kepada suwarikum, itu rupa paras kamu, wa ajsamikum, itu jisim kamu kan. Walakin yanzuru ila qulubikum, melihat pada hati kamu, wa a'malikum, pada amal kamu. Nah, ini mindset besar sebenarnya nak bawa ni. Tapi orang banyak melihat pada rupa paras kan. Kita follow dekat Instagram rupa paras ke sebab pengisian? Follow Mira Pizza, follow Nerofa kan, sebab rupa paras tu. Ada ke? Masya Allah, follow Nerofa lah sebab dia banyak bagi tadabbur. Betul juga kan, sekarang dia banyak tadabbur. Follow apa? Follow Linkin Park ke, BTS ke, sebab banyak pengisian bagi kan. Sebab hati, kulubikum. Tak adalah, kita ni banyak terikat dengan orang sebab suarikum lah, rupa paras. Kita banyak membuat judgement. Kadang-kadang kita kawan pun sebab luaran nak. Kita kawan sebab kita sama-sama geng Kelantan. Rasa set kita. Ada kawan-kawan sebab geng-geng pakai spek contohnya. Ini geng-geng A-level. Ini geng-geng pakai braces contoh kan. Sedangkan Islam datang untuk meruntuhkan semua itu. Mengikat kita dengan ikatan akidah. Wallahualam, tu juga hari ni, sesi kita hari ni. Boleh sambung lagi ke? Takut ni je. Tik masa kan. Sikit lagi kita sambung nama dia ni. Itu gelaran dia Amirul Mukminin. Yang kedua, nama dia lain, selain pada gelaran Amirul Mukminin, Umar ini dia ada kunyah. Kunyah ni adalah gelaran dalam nama bahasa Arab kan. Sama ada Abi ataupun Ummu lah. So dia digelar sebagai Abi Hafsin. Hafsin dekat sini bukan Hafsah anak dia, tapi Hafsin ini masuk singa. Kenapa Umar digelar Abi Hafsin? Sebab karakter dia tu garang seperti singa kan. Okay. So mereka ni ada Abi masing-masing. Maksudnya ada gelaran kunyah, panggil kunyah masing-masing kan. Ini adalah budaya orang Arab lah. Tetapi budaya ini di-approve oleh Nabi SAW, memberi gelaran yang baik kepada kawan-kawan. Contoh Abu Hurairah, dia bukan nama dia kan. Itulah gelaran dia. Nama dia sebenarnya apa? Ada yang tahu ke? Abu Hurairah nama apa? Nazmi tahu ke? Abdus Syams. Itu pun tak juga. Nama dia Abdullah bin Sakhar. Abdullah bin Sakhar. Nama sebenar dia. Tapi nama dia ni pun dipertikaikan. Maksudnya ada khilaf pandangan nama sebenar dia. Sebab tak famous nama sebenar dia. So ada orang berselisih pandangan nama dia Abdullah bin Sakhar ke nama lain. Sebab dia dikenali sebagai nama Abu Hurairah kerana itu gelaran yang Nabi bagi kat dia. So Nabi suka bagi gelaran kat sahabat-sahabat dengan gelaran-gelaran yang baik lah. So nanti boleh bagi gelaran lah dekat kawan-kawan kita kan. Kita bergelar juga kan, tapi gelaran buruk-buruk. Weh, jongeng. Sebagainya lah. Sedangkan Islam datang ni memberi gelaran-gelaran yang baik yang menyebabkan dia suka kan. So Nabi suka bagi gelaran lah dekat sahabat. Nabi bagi gelaran dekat unta, Qaswah. Bagi gelaran dekat Aisyah. Bagi gelaran dekat benda-benda pun Nabi bagi gelaran kan. Binatang bagi gelaran. Jadi kita boleh praktis lah. Buat letak nama-nama yang baik dekat kita punya benda-benda yang kita miliki kan. Contohnya rumah kan. Rumah kita letak nama yang baik-baik. Kalau di Bangi tu rumah-rumah yang Abang Aiman dengan Abang Nik duduk tu dia panggil BU, Baitul Uhud. Ada rumah dekat sini nama dia Baitul Istanbul. Contoh. Sebab gelaran-gelaran ni dia memberi semangat supaya rumah itu mencontohi nama berkenaannya. Okay, so nama Umar lah Abu Hafsin. Panjang pula cerita ni.
Nama sebenarnya apa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dia telah berkata, sami itu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata. Okey, sebelum tu. Lepas nama Umar Al-Khattab ini, radhiyallahu anhu qala. Kita tengok sedikit kenapa dia disebut selepas nama sahabat disebut radhiyallahu anhu. Sebab apa? Betul lah. Betul lah tu kan, simple lah kan. Tapi dekat mana datanya benda tu. Betul, Masya Allah. Ingat lagi Imran kan? Kita discusskan masa kita discuss cerita bakar tu. Dalam surah Taubah Allah sebut, surah ke-9 ayat 100. As-sabiquna awwalun minal muhajiri wal ansar alladzina taba'uhum radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka dan mereka meredai Allah SWT kan. Maknanya redha Allah itu, gelaran radhiyallahu anhu ni dia khusus untuk sahabat-sahabat je. Sebab mereka telah mendapat acknowledgement bahawa Allah telah meredai mereka dalam Al-Quran. Tak boleh pakai lah kan. Tak boleh nak pakai fahim radhiyallahu anhu. Tak boleh. Tak sesuai kan. Sebab kita ni tak sure lagi adakah kita ni diredai oleh Allah SWT atau tidak kan. Tapi para sahabat ni mereka telah mendapat jaminan mereka ni diredai oleh Allah SWT. Okey. Dia kata apa? Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW berkata. Habislah hadisnya hari ni. Allah alam, kita start dulu. Ada perbincangan kenapa dia tulis sami itu. Kadang-kadang bukan sami itu kan. Kadang-kadang hadasana, kadang-kadang an Nabi SAW. Ada beza kenapa macam tu. Itu kita akan belajarlah pada minggu-minggu yang seterusnya insya-Allah. Bahagian pertama, hadis yang pertama, aku li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Baru muka page yang pertama tak habis lagi. Tak dapatlah nak discuss lagi kan. Sebab takut ambil masa yang lama lah semua orang kan. Kesian nanti internet I wish banyak pula data dimakan oleh sesi ni. Okey kot kita tak payah nak bincang lama-lama, sikit-sikit insyaAllah, tapi hopefully dia berisi dan beri manfaat kepada semua orang. Ada nak tanya apa-apa tak sebelum kita close sesi? Kan selain radhiyallahu anhu tu kan. Jibril pun sama kan? Dapat gelar. Jibril pun. Ada orang buat macam tu kan. Dengan sebab malaikat boleh lah. Tapi dia tak isu besar pun, bukan isu besar lah nak pakai radhiyallahu anhu. Setengah orang meletakkan gelaran tu juga untuk tabi'i, macam Imam Syafi'i kan? Sebab nak memuliakan mereka lah. Tapi sebenarnya yang dijelas sebut dalam Quran murid para sahabat je. Tapi tak ada isu besar lah, tak boleh kita nak kata ya atau tidak kan, sebab dia bukan isu besar untuk diperdebatkan. Okay. Yang penting ialah kita kena cemburu dengan sahabat sebab mereka ni telah mendapat gelaran tu. Acknowledgement Allah telah redha mereka. Kalau kita nak dapat redha Allah, kita kena contoh sahabat lah. Sebab mereka telah dapat pun benda tu. Kan? Jangan kita contoh BTS. Linkin Park ke, sebab mereka belum dapat lagi. Okey silakan. Tak jelas nanti. Apa? Lupakan. Faham? Soalan tu menarik kan sebab kita pernah berjanji dalam Al-Ruh, dalam surah Al-A'raf kan sebut alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Janji ini telah pun diikrarkan oleh semua roh dalam alam roh disebut dalam Quran.
disebabkan dia ada perkataan qalu bala syahidna, ada kaitan dengan pengisian syaratul haq. So kita sambung next week. Tetapi basically kenapa Allah Ta'ala tak mengingatkan kita memori tu, supaya datang Rasul untuk iman betul. Kan? Datang Quran untuk iman betul. Sebab itulah orang yang tahu dia kena iman orang lain. Sebab ada orang tak tahu pun kan. Kalau orang tak baca Quran, macam nak tahu benda tu. Jadi taklifan tu jatuh dekat bahu adik lah dan rakan-rakan yang lain. Tetapi kita akan bincang lebih detail lah tentang topik syaratul haq ni, syahidana ni dalam perbincangan topik tu. InsyaAllah pada minggu depan insyaAllah hari Sabtu ni mungkin kita boleh spend masa about 2 or 3 hours lah macam kita punya solat bulanan tu. Kan? Pada minggu depan insyaAllah. Okey adik. Okay. Okay. Okay, boleh je terima. There is no wrong or right answer kan. Maksudnya okay je. Qalu bala syahidna. Mungkin jugalah kalau nak tahu lebih detail kita tengok macam mana para ulama tafsir mengupas ayat tu. Nanti kan dah balik college nanti boleh buka tafsir yang besar tu, tengok macam mana dia orang ulas ayat qalu bala syahidna tu. Supaya kita tengok benda tu melalui kacamata para mufassir lah insya-Allah. Yang lain ada soalan ke? Selain daripada Adik dan juga Imran dan juga Fahim. Kalau tak ada, jazakumullah khair semua. Minta maaf lah masa kan kita round table lah. Irfan ada apa-apa ke Irfan? Tak sure orang-orang dekat okey. Sebab nampak muka Anas je yang konsisten tunjuk muka. Yang lain segar-segar ni. Saya nak tunjuk juga tadi. Maksud? Lighting tak apa kan. Oh, okey, tu nampak tadi, nampak effort tu. Insya-Allah. Jazakallah khair. Ada tak nak share ke, nak tanya ke? Tak ada saya. Okey. Baim ada Baim? Tak ada ke? Tak ada. Macam biasalah tak ada. Akrami ada apa-apa? Tak ada kot. Okey, Najmi ada apa Najmi? Macam tak ada juga. Tak ada juga. Ammar ada? Tak ada. Okey, jazakallah khair. Anas ada apa Anas? Selalunya kita tak tanya je ni, round table je sebelum kita tutup. Anas ada apa-apa ke nak share ke? Nak tanya ke? Tak ada. Kongsi? Tak ada. Yang di USIM dah dapat ke result exam? Okey tak? SEM 1 Alhamdulillah dapat dah. Alhamdulillah. Okey Nazmi okey? Alhamdulillah. Nazmi gempak ah. Biasa bang. Najmi hampir full flat. Uish. Sikit lagi. Kenapa tak dapat flat tu? Cik. Salah titik BI spoil BI. BI spoil. Sebab dia perak cakap perak ah. Tak ada, tak tahu. Okey, tahniahlah yang dapat result yang gempak-gempak tu. Satu nikmat kan. Okey, Fahim ada apa Fahim ada? Tak ada juga. Aiman ada apa-apa Aiman? Tak ada. Tak ada juga kan? Dan last sekali kot Adik dengan Imran dekat sana ada apa-apa? Tak ada juga. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua sudi bersama pada pagi ini. Nanti ada macam plan nak pergi makan-makan kat jam air esok. Tengoklah boleh masuk kan? Ataupun antum keluar ke, kita nak kereta keluar ke. Tengok keadaan kan.
kita PM tapi kalau boleh kita cuba usahakan. Kalau tak boleh kita hantar makanan je ke dalam. Allah alam, terima kasih semua sudi join pada pagi ini, sangat fruitful. Sangat semangat lah nak tengok semua orang dan mengisi masa. Semoga Allah SWT terima sesi ini sebagai sesi yang bermanfaat lah kan, dan memberikan kita ni keistiqamahan lah untuk mendalami Islam, campakkan kecintaan kepada iman, dan menghilangkan perasaan redha dan tenang tentang dunia ni kan. Boleh kita sentiasa berada dalam mood tak tenang lah, itu sentiasa mencari-cari peluang untuk beramal. Allah alam, minta maaf jika ada apa-apa silap. Jazakallah juga Anas sudi join pagi ni. Hopefully boleh terus join lah. So far kita punya session ni macam agak konsisten hari Sabtu ataupun hari Ahad. Most probably Sabtu kan. Kalau tak dapat Sabtu baru kita shift pada hari Ahad pagi macam ini. Syafakallah pada Amar. Mungkin kawan-kawan lain boleh zarah amal lepas ni. Allah alam, aku li qawli hadza, astaghfirullah wa li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.